Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung kuliah tajwid kita pada hari ini. Kita tengok nota sama-sama Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, muka surat 10. Betul Alif Lam Ma'rifah. Okey. Alif Lam Ma'rifah muka surat 10. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang hukum Alif Lam Alif Lam Ma'rifah. Okey. Alif Lam Ma'rifah ni terbahagi kepada dua, satu disebut Qamariyah dan satu lagi disebut Syamsiyah Kita tengok Alif Lam Qamariyah. Bunyi Alif Lam dinyatakan dengan jelas, iaitu Alif Lam yang bertanda mati jadi kita namakannya Alif Lam Qamar Qamariyah. Ada tanda macam bulan sikit Qamariyah tu jadi ada tanda sukun. Cara bacaannya adalah dengan menyebut huruf lam dengan sebutan yang jelas. Jadi kita bunyi al bunyi dia jelas. Dia boleh dikenali dengan tanda sukun mati pada huruf lam dan diikuti dengan salah satu daripada huruf Al-Qamariyah. Huruf-huruf Al-Qamariyah ada 14. Ini kita sebagai rujukan sebabnya tak perlu nak hafal pun. Okey. Hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya Okey, contohnya al-insu. Sama-sama sebut al-insu. Kat situ alif lam dia jelas ataupun al-jinnu. Al-jinnu. Al-baqarah. Al-baqarah. Alhamdu. Alhamdu. Al-alamin. Al-alamin. Okey, kat sini lam dia kena jelas jangan bunyi lain. Sebut L ke kita biasa sebut nama anak kita ejaan EL biasa AL A al kita nak bunyi slang Arab kita letak EL L jadi kita pun sebut L ins tak boleh ataupun L jinnu tak boleh. Dia kena jelas al. Orang Arab dia memang ada slang dia sikit L sebutnya tapi yang jelasnya al ataupun jangan bunyi berdetak ala. Tu pun tak boleh. Ala insu misal kata tak boleh. Ala jinnu ada bunyi berdetak kat situ. Jadi lam kita belajar sebelum ni makhraj tu hujung lidah kena betul-betul belakang gigi depan ni al lam tu lam jadi al betul-betul letak ujung lidah kita ni belakang gigi depan ni al jangan kita ala tak boleh kita tarik ke belakang lah ala kita tarik tak boleh, dia rapatkan terus al terus rapat alhamdu dia tu jelas Alif Lam Qamariyah. Dia punya huruf ada 14 tu tak perlu nak hafal. Jadi kita perlu cuma tahu sebutannya jelas lam tersebut. Jadi namanya Alif Lam Qamariyah. Kemudian nombor 2 kita tengok Alif Lam Syamsiyah bunyi Alif Lam tidak disebut. Lam tu langsung tak ada bunyi atau tidak dinyatakan. Cara bacaannya adalah dengan memasukkan huruf lam ke dalam huruf Asy-Syamsiyah. Ia boleh dikenali dengan tanda syaddah, tanda sabdu pada huruf-huruf Asy-Syamsiyah yang terdapat selepas alif lam Huruf-huruf Syamsiyah ada 14 iaitu ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. Ini pun tak perlu hafal. Cuma kita tahu kaedah dia, bunyi lam dia tiada. 14 huruf ni akan ada tanda sabdu. Okey. Contohnya sama-sama An-nas.
lam dia tak berbunyi. Huruf nun tu adalah huruf syamsiah 14 huruf syamsiah tersebut ada tanda sabdu. Tanda sabdu dia bukan pada lam, tanda sabdunya pada huruf selepas lam tu ya. Ataupun Ar-Rahman, Asy-Syamsu, At-Tariq, Az-Zalzalah. Semuanya huruf selepas lamnya ada tanda sabdu. Jadi dinamakan syamsiah ya. Itu beza dia. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Okey, ada soalan kat sini? Faham ke? Semua faham ya? Cuma jangan bunyi berdetak. Tadi tu ala tu tak nak, ataupun ada bunyi L ya. Ennas ke, ennas, Ar-Rahman, Ar-Rahman tak perlu Asy-Syamsu, jangan ash, the ash ya. Asy-Syamsu, At-Tariq, tak payah at ya. At-Tariq ya. Okey. Jangan bunyi macam imalah, ada bunyi condong tu tak nak tu bunyi imalah ya. Okey. Ini biasanya alun dipermula kataan tak? Dia mula kataan tu ar terus. Mula. Jadi ra tu kalau tebal terus tebal lah. Ya, kalau baris atas ar, kalau baris depan misal kata misal kata ya, baris depan dia tebal lah. Kalau baris bawah nipis. Misal kata irhamna. Ya, misal kata ra tu kan nipis ya. Okey. Okey. Iaitu hukum alif lam makrifah ada dua bahagian je, qamariyah dan syamsiah. Okey. Jadi kita masuk muka surat 11. Yang ni bab baru dah ya. Yang ni kita masuk hukum nun dan tanwin mati ya, hukum nun mati dan tanwin ya. Okey. Kita tengok dalam kotak tu dulu, nun mati dan tanwin. Okey. Pertama yang belah kanan sekali tu nun mati atau tanwin. Ni dia letak tanda nun mati tersebut ada tanda sukun ya. Dan tanwin dia sama selaras. Dia sama lurus tanda tanwin dia. Dua baris atas, dua baris bawah dengan dua baris depan dia tu bertentangan. Yang ni apabila nun mati atau tanwin tersebut berjumpa dengan 6 huruf. Ada 6 huruf bawah tu ya. Kha, Ra, Ha, Ain, Ha, Hamzah. Jadi hukumnya akan nama izhar halqi ya. Yang kedua, nun dia tak letak tanda sukun, tapi dia letak mim kecil ya. Dan tanda tanwin dia buang satu baris, dia gantikan dengan mim kecil juga ya. Okey, bila bertemu ba ya, huruf dia ada satu je, dinamakan iqlab. Okey. Yang ketiga, nun tersebut tidak diletakkan tanda sukun. Dia letak nun je. Dan tanwin dia tak sama lurus. Satu ke depan sikit, satu ke belakang sikit. Ya. Dua baris atas, dua baris bawah tak sama lurus ya. Dengan dua baris depan dia, dua-dua menghadap ke depan. Ya. Yang tu ada tiga keadaan. Pertama, kalau dia jumpa dengan lam dengan ra, dinamakan idgham bila gunnah, dua huruf ni. Kalau bertemu dengan 4 huruf ya, waw, mim, nun, disebut idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah ya. Jika nun dan tanwin tersebut bertemu dengan 15 huruf, dinamakan ikhfa hakiki ya. Okey, yang ni kita tengok hukum dia kat bawah nanti. Kita tengok nombor 1 Nombor 1 ni pencerahan atau penjelasan daripada yang bahagian kanan tadi, izhar halqi ya. Izhar bermaksud jelas atau nyata. Bila sebut jelas dan nyata ni tak perlu langsung dengung ya. Jangan ada bunyi sikit pun dengung. Jelas atau nyata. Halqi bermaksud halqum atau kerongkong. Kalau kita perasan itu, kita belajar huruf-huruf yang keluar daripada kerongkong, daripada bawah, tengah sampai atas ni
adalah huruf halqi, huruf kerongkong ya. Hamzah ha bawah sekali, ha dengan kha ya, duduk tengah-tengah. Lepas tu kha atas sekali ya. Ain dengan ha pedas tu duduk tengah-tengah. Kha dengan ghin duduk atas sekali. Itu semua huruf yang keluar daripada kerongkong. Jadi dia sebut izhar tadi jelas. Halqi itu huruf-huruf yang keluar daripada kerongkong, ada 6 ya. Hamzah ha, ain ha, ghin, kha. Okey. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6, iaitu hamzah ha, ain ha, ghin, kha. Maka cara bacaannya adalah dengan menjelaskan sebutan huruf nun mati atau tanwin tersebut ya. Contohnya sama ikut saya. Man amana. Tu tanda nun mati. Nun tu dia ada tulis ya dalam Quran tanda sukun, bertemu dengan hamzah. Jadi jelas tanpa dengung. Jangan baca man amana ya. Dia kena jelas kat situ. Ataupun an'amta. Nun mati bertemu dengan ain ya, jelas. Ataupun rizqan hasana. Yang tu tanda tanwin 2 di atas bertemu dengan ha. Yang kat situ pun 2 tanwin dia sama selari lurus dia ya. Ataupun ghafurun halim. Ni 2 baris atasnya, 2 baris depannya bertentangan ya. Satu menghadap depan, satu menghadap ke belakang. Jadi kita tahu dia tak dengung ya. Contoh yang seterusnya, khuluqin azim. Kat sini tanwin 2 di bawah jelas sama lurus dia bertemu dengan ain ya, dengan ain. Jadi jelas kat sini semuanya tidak boleh didengungkan, nyata Jangan kita dengung sikit pun. Khuluqin azim tak boleh. Khuluqin azim. Ghafurun halim. Baca jelas ya. Rizqan hasana, jelas ya. Nyata dan jelas kat situ. Okey, boleh ingat tak 6 huruf ni? Hamzah ha, ain ha, ghin, kha ya. Okey. Okey. Kalau tak ingat tak apa, dalam Quran jelas dia tulis nun tu ada tanda mati dan tanwinnya sama lurus ya. Okey. Okey, ni namanya izhar halqi. Okey. Seterusnya kita tengok hukum idgham bila gunnah. Surat 12 ya. Okey, idgham bermaksud memasukkan tanpa dengung ya. Idgham bila gunnah ni, idgham bermaksud memasukkan bila atau bila tanpa dengung ya. Gunnah tu dengung maksudnya, memasukkan tanpa dengung. Okey, ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf idgham bila gunnah, iaitu lam dan ra, dalam 2 perkataan. Ingat dalam satu perkataan dia tak edit, dia 2 perkataan. Maka cara bacaannya adalah dengan memasukkan huruf nun mati tersebut atau tanwin ke dalam salah satu huruf lam dan ra tadi tanpa didengungkan ya. Contohnya ar-ra'ahu istaghna, sama. Okey, nun bertemu dengan ra ya dalam 2 kalimah. An tu kalimah pertama, ra'ahu kalimah yang kedua ya. Jadi kita tak perlu dengung, kita masukkan je. Bila masukkan tapi tanpa dengung pun, nun tersebut pun dia tak letak tanda sukun ya. Ar-ra'a ya, jangan kita ada bunyi dengung kat situ.
Dia terus masuk. Contoh yang kedua, milladun. Sama juga, nun mati bertemu dengan lam dalam dua kalimah ya. Min kalimah pertama, ladun kalimah yang kedua. Contoh seterusnya, Ghafurur Rahim. Okey, ni dua baris depan dia menghadap ke depan ya. Yang tu nampak macam dia bertentangan kan. Sebenarnya dua baris depan dia dua-dua menghadap ke depan ya. Wow, kecil dia. Dua-dua menghadap ke depan. Ejaan dalam Quran macam tu bentuk dia. Dua-dua menghadap ke depan, maksudnya kita kena idghamkan tanpa dengung ya. Contoh seterusnya, yubayyin lana. Okey, nun mati bertemu dengan lam ya. Yang ni nun dia pun tak ada tanda sukun, bertemu dengan lam. Yubayyin kalimah pertama, lana kalimah yang kedua. Okey, contoh seterusnya, bimu'minil lana. Okey, ni dua baris bawah dia tanwin bertemu dengan lam. Kalau ada Al-Quran dua baris bawah dia tulis tak selari ya. Kalau kat sini nampak macam selari sikit. Sebenarnya dalam Al-Quran dua baris bawah dia tidak selari, dua baris atas dia tidak selari, dua baris depan dia sama menghadap ke depan. Nun dia tidak bertanda sukun ya. Itu maksudnya perlu idgham walaupun tanpa dengung ya. Terdapat satu tempat yang dikecualikan daripada bacaan idgham, iaitu waqila man raqa ya, kerana ia dibaca secara sakta. Jadi dalam surah Al-Qiyamah ayat 27 ya. Kat sini walaupun syarat dia kena ya, syarat dia ada nun mati bertemu dengan ra, tapi kat situ hukum dia sakta. Kita kena tahan nafas, kita berhenti dan tahan nafas sekejap. Jadi tak boleh kita baca waqila marraq, tak boleh mar dia kena sebut waqila man, tahan sekejap nafas, raqa, berhenti ya, tahan nafas. Waqila man raqa, ni dikecualikan. Okey, dikecualikan ya dalam Al-Quran. Satu tempat je, sebab kat situ ada tanda sin saktah kat situ. Jangan kita baca marraq, tak perlu ya, walaupun nun mati dia bertemu dengan ra kat situ. Okey, sini dikecualikan. Kita tengok, ni ada soalan tak? Idgham bila gunnah, nun mati dan tanwin bertemu lam dan ra ya. Biasanya lam dengan ra ni ditulis dalam Quran ada tanda sabdu ya, sebab kita nak masukkan. Ar-ra'a, ra tu bertanda sabdu. Min ladun, lam tu ada tanda sabdu. Ghafurur Rahim, ra tu ada tanda sabdu. Yubayyin lana, lam tersebut ada tanda sabdu. Bimu'minil lana, lam tersebut ada tanda sabdu. Tapi dekat waqilaman raqa, ra tu tak ada tanda sabdu ya. Dia nak membezakan kat situ antara idgham bila gunnah dan tempat yang dikecualikan tadi ya. Okey, kalau tak ada soalan kita teruskan kepada idgham bi gunnah Idgham bi gunnah ni disebut juga dengan idgham ma'al gunnah ya. Ada bunyi ma'al, ada bunyi bi ya. Idgham bi gunnah, idgham ma'al gunnah sama. Bi dengan ma'a tu maksudnya dengan. Bi maksud dengan, ma'a pun maksudnya dengan ya. Bermaksud memasukkan idgham tu ya dengan dengung. Beza dengan bila ya. Bi dengan, bila tanpa. Okey, memasukkan dengan dengung ya. Ia berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang empat, iaitu ya waw mim nun ya, atau ya nun mim waw dia tulis kat situ.
Biasa kita sebut ya waw mim nun dalam dua perkataan. Sama juga macam idgham bila gunnah tadi, dalam dua perkataan. Maka cara bacaannya adalah dengan memasukkan huruf nun mati atau tanwin tersebut ke dalam salah satu daripada 4 huruf ya waw mim nun tadi, dengan disertakan bunyi dengung 2 harakat. 2 harakat tu kena jelas, ya. Semua idgham wajib ataupun semua benda yang idgham, ya, wajib kita panjangkan 2 harakat. Contohnya sama ayyusala, nun mati bertemu dengan ya, ya, dalam 2 kalimah. Kalimah pertama, yusala kalimah kedua. Contoh yang seterusnya miwaqa, nun mati bertemu dengan waw, ya. Okey, min perkataan pertama, wa perkataan yang kedua. Contoh yang seterusnya hisaban yasira, dua tanwin atas bertemu dengan ya, ya. Contoh seterusnya mim maqam, nun mati bertemu dengan mim. Seterusnya lan nudkhilaha, ni nun bertemu dengan nun, ya. Semuanya dalam 2 kalimah. Jadi kita kena panjangkan sikit dengung, ayyusala, jangan kita sebut ayyusala. Kalau kita sebut ayyusala saja, macam nun tu tak ada, ya tu macam ada tanda sabdu. Ayyusala kita sebut macam nun tu tak ada pula, ya tu macam seolah-olah ada tanda sabdu. Ai tu kita sebut. Ataupun kita sebut miwaq, macam nun tu tak wujud dan waw tu bertanda sabdu pula, kita bunyikan miwaq. Tak boleh, dia kena panjang sikit dengung, miwaq, ya. Dan dengung mestilah keluar daripada hidung, ya. Kita belajar sebelum ni khaysum, huruf-huruf yang keluar daripada hidung, ya. Ya wa mim nun ni tempat gunnah, tempat dengung, ya. Jadi kita bunyikan kat hidung sikit. Hisaban yasira, dengung. Jangan hisaban yasira, bai terus, tak boleh. Seolah-olah ya tu ada tanda sabdu, ya. Ataupun mim maqam, ya. Ataupun lan nudkhilaha, ya. Tak boleh kita bunyi mim maqam terus, tak boleh, ya. Nanti macam mim bertemu dengan mim bunyi, ataupun nun bertemu dengan nun, lam tu terus masuk dalam nun bersabdu, tak boleh, ya. Okey, itu fungsi dia, panjang dia 2 harakat, ya, untuk membezakan ada dengung ataupun tidak kat situ. Ada persoalan kat sini, idgham bila gunnah dengan idgham bi gunnah. Kalau tak ada, cukup dulu 2 muka surat, ya. Banyak ni, 4 hukum kita belajar hari ni, ya. 4 je, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hukum lah kita belajar. Banyak-banyak nanti takut tak ingat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kat situ semua ada bunyi qalqalah sughra, kecil. Laqad khalaqa, ya. Laqad khalaqnal nun mati bertemu dengan sin, dengung.
ya. Nun mati tersebut tidak diletakkan tanda mati. Jadi kita tahu kat situ dengung, ya. Walaupun kita tak ingat pun sin tu adalah huruf ikhfa hakiki, ya. Tapi nun dia tak letak tanda sukun. Jadi kita faham kat situ dengung, ya. Fi ahsani, iaitu mad jaiz munfasil, terpisah, ya. Jadi panjangnya 4 dan 5 harakat. Kita ambil pendek, paling pendek pun tak apa, ya, 4 harakat. Okey. Taqwim, qaf dia pun ada qalqalah sughra, kecil. Ada bunyi juga. Laqad khalaq, ya. Taqwim, semuanya ada bunyi qalqalah sughra. Boleh, ya. Seterusnya thumma radadnahu asfala safilin. Okey, thumma, kat situ hukum dia wajibul gunnah, ya. Mim dan nun bertanda sabdu, wajib dengung nama dia, wajibul gunnah, ya. Jadi sama juga, bila dengung dia jadi 2 harakat, ya. Thumma, dengung dia 2 harakat kat situ. Radad tu qalqalah surah, ya, ada tanda dal tu bertanda mati, ya. Okey. Seterusnya illalladzina amanu wa 'amilus solihat. Illalladzina amanu wa 'amilus solihat. Sama, ya. Alladzina, alif lam tu pun qamariyah, syamsiah, ya. Okey. Allazina tu dikecualikan, iaitu bukan apa, ya, bukan alif lam, ya, sebab lam dia bertanda sabdu. Syarat alif lam syamsiah tadi, selepas lam tu bertanda sabdu, huruf ketiga dia tu. Kat sini alladzina, huruf lam dia tu yang bertanda sabdu, ya. Dia bukannya alif lam syamsiah, ya, kat situ. Alladzina tu maksudnya yang, orang-orang yang, ya. Alladzina tu maksudnya orang-orang yang, ya. Tapi yang perkataan as-solihat, iaitu barunya alif lam syamsiah. Sebab lepas huruf lam tu huruf sad tu bertanda sabdu, iaitu baru menepati syarat dia. Huruf ketiga dia, ya, selepas lam tu bertanda sabdu. Alladzina tu walaupun dia mula dengan alif lam, tapi yang tu bukan alif lam syamsiah, ya, sebab lam dia bertanda sabdu. Okey. Falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, falahum ni, mim ni pun sama macam nun, ya. Kalau mim tu tersebut ada tanda mati, maksudnya tak dengung. Tapi kalau mim tersebut ada tanda, tak ada tanda mati, maksudnya kena dengung, ya. Mim, dia sama macam nun tadi, nun dan mim, ya. Ajrun, iaitu dua tanda depan dia bertentangan. Bila dia bertentangan dua tanda depan dia tu, maksudnya jelas izhar halki yang kita belajar tadi, ya, bertemu dengan ra. Jadi kat situ izhar, jelas tanpa dengung, ya. Okey. Seterusnya fama yukadzibuka ba'du biddin. Okey, za, keluarkan lidah ke depan, yukadzibu, ya, yukadzibuka. Za tu keluarkan lidah ke depan, ya. Biddin, tu pun
dalnya bertanda sabdu, alif lam syamsiah ya. Okey. Biddin ya, jangan biddin, din tak nak, din tu tak nak. Bila sebut din dia macam imalah, dia condong ya. Dia baris bawah biddin ya. Okey. Ayat terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alif lam hakimin tu alif lam qamariyah. Lam dia jelas ya. Bi ahkamil hakimin. Okey. Boleh ya? Saya dengar pula bacaan tuan-tuan, insya-Allah. Sebut boleh mula. Mulakan. Silakan bang. Itu dia. Wa amilus solihat, tekan sikit huruf ain, tekan situ ya. Wa amilus solihat. Yang lain okey, insya-Allah. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Okey. Hujung-hujung dia ni zaitun, sinin, amin ya, taqwim, mamnun, tu ma'rif disukun ya, boleh panjang 2, 4 atau 6 harakat ya. Jadi sebaik-baiknya kita ambil pertengahan ya, 4 harakat. Wazaitun, sinin, amin, taqwim ya, mamnun, biddin, hakimin. Ambil 4. Tapi kalau nafas kita panjang ambil 6 lagi baik ya. Zaitun, sinin ya. Okey, ikut jari masing-masing ya. Ada orang laju ya, kira dia. Zaitun, panjang laju jari dia kira sederhana je. Sinin, sederhana jangan laju sangat. Zaitun, tu macam tak cukup 6 lah walaupun jari dia 6 kan. Dia sederhana je. Okey. Silakan Man. Cukup kuat. Summa radadna. Okey. Taqwim ya. Taqwim ya. Dia tebal kat situ. Okey, baik. Alhamdulillah semua okey ya. Jadi dia kena pelihara betul pada surah ni. Apa yang kita belajar ni praktikkan kepada surah yang lain yang kita baca apa yang kita belajar ni. Ini kita cari contoh kat sini ya. Okey. Dia bacaan tajwid ni macam kita masak ni, kena letak garam gula ni lah ya.
Kalau tak letak garam gula ni tak sedap kan, tak jadi. Boleh makan kalau tak letak tu kan. Tapi orang yang biasa makan tu rasa marah lah kan dengar orang dah tahu masak macam tu kan, dah biasa tak garam, orang tak garam. Kalau kita yang tahu ni memang marah lah kan. Jadi dia kena letak je tu. Boleh makan. Tak baca dengung pun macam tadi saya cakap, hukum dia baik. Moga kita sama-sama amalkan, dan mana yang kurang kita tambah baikkan ya, insya-Allah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.